terbaru adalah kaunter teknologi dan perbankan terus memacu Bursa Malaysia untuk meningkat. Dalam awal dagangan hari ini dengan indeks petunjuk utama FTSE Bursa Malaysia KLCI atau FBM KLCI dibuka tinggi 1.31 mata kepada 1,638 mata secara keseluruhannya. Pada jam 9.10 pagi tadi, indeks 1.64 mata pada 1,638.33 daripada 1,636.69 waktu ditutup semalam. Kita mahu mengulas dan juga mengupas prestasi Bursa Malaysia ini dan kita sulamkan dengan apa yang berlaku di negara sekarang termasuk PKP dan juga darurat. Saya mahu bersama di talian sekarang Presiden Persatuan Remizia Bumi Putra Malaysia Nazari Rosli. Assalamualaikum Nazari. Salam. Nazari, bagaimana kita membaca pergerakan dan pelabur sekarang? Sudah tentu setahun lepas sangat tidak menentu bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia, tetapi sejak seminggu lepas dia mungkin lebih tidak menentu kerana PKP dilaksanakan semula di 6 negeri, darurat diisytiharkan. Bagaimana kita membaca pergerakan Bursa Malaysia hari ini dan semalam mengambil kira perkembangan politik dan sosial baru-baru ini di dalam negara? Okey, sebenarnya memanglah berlaku banyak kegusaran, kerisauan kepada pelabur-pelabur, terutama dengan perkembangan yang terkini yang semua orang tahu pasal PKP dan terutamanya pasal proklamasi darurat. Tapi apa yang saya suka kongsikan di sini adalah sebenarnya indeks telah pun mula naik selepas saya bercerita semalam bahawa indeks jatuh selama dalam 2 minggu berturut-turut sebelum ini, maka semenjak daripada minggu lepas pula sebenarnya indeks telah pun mula naik. Cuma pada hari Isnin apabila pasaran kiranya taken by surprise, digempakan dengan isu darurat ni, indeks jatuh sekejap kerana berlakunya apa juga yang kita sebut semalam sebagai knee jerk reaction, jualan panik sementara. Tetapi selepas itu berlakunya pembelian semula, pasaran disokong semula pembelian, terutamanya yang saya suka kongsikan di sini adalah pelabur-pelabur asing sebenarnya menjadi sebagai pembeli bersih di pasaran semenjak 2 hari yang lepas. Dengan data ini saya lebih melihat kepada kegusaran yang berlaku dalam pasaran ini adalah agak bukanlah kata keterlaluan, tapi maknanya kegusaran berlaku kepada sebahagian pelabur-pelabur, terutama pelabur runcit, tetapi kepada pelabur asing mereka melihat cerita-cerita yang negatif ni sebenarnya dah kira dipanggil discounted, telah berlalu. Dan pasaran kita lihat dari segi indeks sekarang ni sebenarnya dipanggil dalam uptrend, dalam menaik. Walaupun apa yang berlaku seperti pagi ni, pagi tadi naik kuat, mana berterusan daripada semalam, tetapi berlaku apa yang kita hanya boleh panggil sebagai aktiviti pengambilan untung. Dalam aktiviti pengambilan untung ini pula, selalunya maksudnya pasaran tidak berasa gusar, tidak berasa takut bahawa ia akan berlaku kejatuhan semula. Tidak, ia hanya bersifat sementara dan hanya bersifat normal di dalam mana-mana pasaran apabila peserta-peserta pasaran mengambil keuntungan jangka pendek. Nazari, selama ni kita lihat isu dan cabaran di Malaysia adalah untuk mengekalkan trend kenaikan itu khasnya sejak setahun lepas kerana kita semua sedia maklum bahawa keadaan ekonomi sangat mendesak dengan COVID-19, dengan PKP, darurat dan sebagainya. Jadi apa yang kita lihat baru-baru ini sangat dialu-alukan, tapi masalahnya ataupun cabarannya adalah untuk meneruskan trend itu. Kita lihat sebelum ni pun naik sedikit kemudian turun semula, naik sedikit kemudian turun semula. Apa yang kita perlu untuk memastikan trend kenaikan, trend sentimen positif terutamanya dalam kalangan pelabur asing terhadap Bursa Malaysia berkekalan, Nazari? Okey, seperti saya kata tadi, pelabur asing ni adalah satu sebahagian daripada
struktur pelabur yang memang selalu kita akan lihat secara kita beri tumpuan, mana kalau apa yang mereka lakukan setiap sebanyak memberi gambaran kepada apa yang dilihat oleh pelabur-pelabur luar negara. Jadi seperti apa saya katakan tadi, pelabur asing sebenarnya daripada data yang kita ada, mereka telah pun memasuki pasaran semenjak 2-3 hari yang lepas, di mana ini menunjukkan mereka sendiri mempunyai keyakinan tentang apa yang dilakukan oleh kerajaan di dalam menangani isu COVID, dan juga ini ada sikit isu sensitif lah kan bila sebut pasal politik. Saya sendiri percaya walaupun ada berbagai-bagai pandangan, tapi dengan proklamasi darurat ni ia lebih bersifat positif, di mana iklim politik tanah air kita harap akan lebih lebih stabil, dan oleh kerana iklim politik yang akan jadi stabil oleh kerana adanya proklamasi darurat ini, dan juga kerajaan melakukan perkara yang terbaik untuk menentukan isu COVID ni mula reda. Jadi pasaran dengan sendirinya akan terus naik, dan kita memang kebanyakan penganalisa masih mengunjurkan indeks akan berada di dalam aliran menaik. Nazari, akhir sekali secara ringkas Nazari, kita berbincang berkenaan dengan kenaikan saham, Bursa Malaysia dan sebagainya, bunyinya teknikal, tapi yang penting adalah bagaimana ia boleh terus menyumbang kepada pemulihan ekonomi dan juga kebajikan rakyat. Jadi kita lihat trend menaik Bursa Malaysia dan sebagainya ini, bagaimana ia diterjemahkan kepada apa yang boleh dinikmati oleh rakyat sekiranya FBM KLCI terus berada dalam zon hijau. Okey, pasaran saham ni adalah sebenarnya sebahagian daripada apa juga yang kita panggil sebagai barometer ekonomi. Dengan penyelesaian perkataan, semua orang melihat indeks FBM KLCI ini untuk Malaysia menjadi sebagai penanda aras. Jadi dengan kebanyakan penganalisa saham, dengan pelabur-pelabur asing memasuki semula pasaran, oleh kerana itu kita melihat pasaran menunjukkan ekonomi Malaysia berada di dalam landasan yang betul untuk kembali pulih, walaupun isu COVID ini masih menjadi satu isu yang perlu kerajaan tangani dengan sebaik mungkin. Okey, terima kasih Nazari Rosli, Presiden Persatuan Remizia Bumiputra Malaysia, berbagai kekangan dan halangan dan juga cabaran susulan pelaksanaan PKP yang perlu dilaksanakan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19.